Mandi, cara mandi yang sempurna macam mana? Iaitulah mandi yang tercapai padanya sunnah. Cara sunnah yang Nabi kita ajar. Dijaga perkara-perkara sunat dan ada-adanya, yang demikian dengan mengikut perkara-perkara yang berikut. Kita ikut peraturan yang berikut. Yang pertama, mayat diletakkan di tempat yang sunyi, terselindung dari manusia, agar tidak dilihat kecuali orang yang memandikan, orang yang membantu dan walinya. Kerana Nabi SAW dimandikan oleh Sayyidina Ali dan Al-Fadl bin Abbas, dua orang ni sepupu Nabi. Sayyidina Ali pula menantu, rapat dengan dia. Nabi tak ada anak laki-laki, ini orang paling rapat dengan dia. Usamah bin Zaid mengambil air dan Al-Abbas, pak saudara dia, berdiri di sisi mereka. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Maknanya bolehlah, kalau kita orang tua tak larat, kita masuk sekali tengok orang-orang muda duduk mandi dalam macam mana. Dan wajib tempat itu tertutup dari pandangan manusia, seperti mandi semasa hidup. Dan kerana ada kalanya ada sesuatu yang wajib tidak dilihat oleh selainnya. Jadi ada patutnya perkara-perkara yang kita tak nak orang cakap, apa kulit dia tu pelik lah, kita tak nampak lama ni. Jadi orang jadi buka mulut, celupar mulut, jadi duduk perli ke dia pula. Yang kedua, meletakkan mayat di atas papan atau tempat mandi mayat yang telah disediakan. Kita tak tinggi sikit, pasal mudah nak, orang panggil nak jirus, nak siram, untuk memudahkan pemandian dan menghalang terkena percikan air. Mayat diletakkan dengan telentang seperti orang yang nazak, untuk memudahkan orang yang memandikannya, dan sunat dimandikan dengan dipakaikan baju atau kain kerana ia lebih menutupinya. Manakala kita ada baju ataupun biasanya masyarakat kita ni tak pakai baju masa mandi kan, dia tuduh semua dengan kain dengan kain macam kain selimut itulah, kain cadar yang nipis-nipis, mudah nak kira. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan dipakaikan baju kamis. Ini di antara keistimewaan Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan baju dia. Dimandi dengan baju. Ini ada orang cerita kata mayat, air mandi mayat hilang. Itu tidak ada dalam riwayat yang sahih lah, cerita pelik itu. Baju itu hendaklah nipis sehingga tidak menghalang sampai air kepadanya. Orang yang memandikan memasukkan tangan dalam lengan baju dan dibasuh dari bawahnya. Manakala kalau pakai baju juga kita holor tangan gosok-gosok lah. Jika baju itu sempit, hendaklah dibelahnya. Jika tidak mendapati baju, hendaklah ditutup aurat, pusat dan lututnya. Kalau laki-laki, senang lah tak kita ambil kain tuala kat tuduh pusat dengan lutut, orang lain tu buka lah. Dan sunat menutup muka mayat dengan potongan kain semasa diletakkan atas tempat mandi. Eloknya muka mayat tu tutup dulu, kita basuh lain. Ini bukan hadis tetapi petua. Tulis apa? Dia kata petua ni maknanya pengalaman orang-orang yang menguruskan mayat. Waktu ana seminar tentang kepahaman Islam ni, forensik, seminar tentang forensik. Ana bercakap dalam sudut syariah, seorang lagi Dr. Syafi'i, dia bercakap dari sudut doktor. Sambil duduk minum, ana tanya doktor duk main mayat orang ni, belah mayat ni, malam-malam berasa lagu mana? Pengalaman ni berasa lagu mana? Dia kata ada kaedah. Kaedah ni bukan hadis ni, dia yang punya kaedah maknanya pengalaman dia. Dia kata kalau kita nak uruskan mayat, kita jangan buka muka dulu, kita kena mari daripada kaki.
Mana buka kaki tengok naik ke atas, insya-Allah malam itu tidur juga. Kalau buka muka dulu, malam itu duduk ingat ke Tuhan. Itu kaedah wallahu a'lam. Kalau orang mani banyak pun eloknya gitu jugalah kita tengok. Tapi orang mani banyak ni dia kalih, tak takut. Banyak takut dia. Ya. Allahu akbar. Baik, yang ketiga. Mayat didudukkan atas tempat mandi dengan lemah lembut. Akak letak, jangan muka dia mati tak berasa apa, pakai bong tahu itu. Lah, bukannya nak belah kambing ni orang. Dicondongkan sedikit ke belakang untuk memudahkan keluar najis dalam perutnya. Mana kita akak sikit kepala dia tu, biar orang panggil mudah nak keluar najis-najis yang ada tu. Meletakkan tangan kanan atas bahunya, atas bahu mayat, dan ibu jarinya diletakkan pada tengkuk. Ibu jari kita letak di tengkuk agar kepalanya tidak condong. Maknanya kita pegang gini, biar terakak sikit kepala dia tu. Mudah nak apa ni? Nak tolak isi-isi dalam perut dia tu keluar, senang. Kemudian disandarkan punggung mayat pada lutut kanannya dan diletakkan atas perut mayat dengan kuat, ditekankan atas perut mayat dengan kuat untuk mengeluarkan kotoran yang ada padanya, takut ia terkeluar selepas dimandikan atau dikafankan lalu merosakkan tubuh ataupun kafannya. Mana kalau kita tak keluar, nanti kita dah kapal siap-siap, orang duk akak bang. Kosongkan perut dia tu. Dia tak ada injak dah masa tu, tekan keluar ya, tak ada apa dah, dia sudah mati. Dan dalam keadaan ini dianjurkan membakar kemian atau menggunakan bau wangian semenjak bermula dimandikan sehingga selesai. Sebagaimana dianjurkan membakar wangian di si mayat semenjak matinya, kerana ada kalanya keluar sesuatu bau lalu dihilangkan oleh bau wangian yang tersebut. Jadi kalau ada orang mati, elok kita bakar kemian supaya orang mari itu bau kemian, tidak bau mayat. Zaman kita ini kalau tak mau kemian boleh, ni ambil ni alat-alat hok bau fresh tu kan. Orang sembuh mayat. Yang penting biar ada bau, sesuatu bauan yang wangi. Dia kata bau kemian ni macam nak bomo pula ni. Tak, tidak tak semua. Kemudian orang yang memandikan membaringkan mayat itu dengan telentang dan membalut tangan kirinya dengan potongan kain atau memakai sarung tangan dan membasuh kemaluan dan duburnya, kemudian dibuang potongan kain itu. Kita guna tangan kiri lah sebab kita nak basuh, istinjakkan dia setelah kita tekan dia keluar habis barang-barang dia dalam tu kan. Kemudian mengambil potongan lain pada tangan kirinya lalu membasuh mulut dan lubang hidungnya untuk membuang kotoran yang ada padanya seperti berkomo-komo dan beristinsyak, masuk air dalam hidung. Kemudian diwudukkannya 3 kali seperti orang yang hidup dengan berkomo-komo dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidungnya semula. Ini kita kena basuh siap, kita ambil wudukkan dia. Yang keempat, membasuh kepalanya, kemudian jangguknya dengan sabun dan seumpamanya dari alat pembersih, shampoo lah. Disikat rambut kepala dan jangguknya dengan lemah lembut dengan menggunakan sikat yang luas giginya. Takut cabut rambut. Jangan dia panggil apa ni? Apa dia panggil? Sisi orang tua ni hok kuat tu. Atau cuma dah cabut rambut. Jika ada rambutnya yang tercabut, hendaklah diletakkan pada kafannya untuk dikuburkan bersamanya sebagai penghormatan baginya. Sebab rambut dia cabut masa dia mayat dah. Yang kelima, dibasuh sebelah kanannya dari leher hingga ke tapak kaki. Kita mula basuh belah kanan dulu. Itu sunnah at-tayammum. Kemudian sebelah kirinya seperti itu. Kemudian dimiringkannya ke sebelah kiri
dan dibasuh sebelah kanannya dari tengkuk dan punggung. Mana kita miringkan dia, kita basuh balik belakang pula. Hingga tapak kaki. Kemudian dimiringkan ke sebelah kanan lalu dibasuh sebelah kiri seperti itu. Dan ini diiktibarkan satu basuhan dengan meratakan air pada seluruh tubuhnya. Selesailah satu kali. Sunat dibasuh kali kedua dan ketiga seperti itu agar cukup 3 kali. Dan pada setiap basuhan diletakkan sedikit kapur jika mayat tidak memakai ihram. Mana mayat itu mati biasa. Kalau mayat mati dalam keadaan ihram, tidak. Jika keluar najis dari mayat setelah itu, wajib dibuangnya sahaja. Tidak perlu diulangi wudu dan mandi. Basuh situ ialah. Ada yang mengatakan najis itu dibuang dan diulangi mandi jika najis itu keluar dari faraj, dan ada yang mengatakan diulangi wudu sahaja. Ada khilaf situ. Mana pendapat yang pertama itu yang muktamad dia. Asal pada kaifiah ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Tulis Ummu Atiyah ain ta ya tabula radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami dan kami ketika itu sedang memandikan anak perempuannya Zainab. Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Nabi kata, irsilnaha salasan au khamsan au akthar in ra'aitunna bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura au syai'an min kafur wabda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu' minha. Itu jelaslah hadis ni. Nabi kata apa? Mandikanlah dia sebanyak 3 kali. Itu paling kurang. 5 kali. Ataupun banyak lagi 7. Apabila kamu merasakannya perlu, mana air tak cukup lagi, basuh 7 kali. Begitu juga mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Akhirlah basuhan tersebut dengan menggunakan air kapur barus sedikit, atau sedikit kapur barus. Mulakanlah dengan sebelah kanannya dan tempat-tempat wuduk daripadanya. Itu arahan Nabi kepada Ummu Atiyah yang sedang memandikan anak perempuan dia. Ummu Atiyah berkata, maka kami menjalinkan rambutnya dengan 3 jalinan dan kami letakkan di belakangnya. Letak jalinan, kita letak di belakang dia. Maknanya orang panggil macam pintar rambut tu lah kan. Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah. Cerita orang mandi ni. Setelah selesai dimandikan, sendi-sendi mayat dilembutkan. Ingat, sendi mayat tu kena lembutkan untuk memudahkan pengkafanan. Kemudian dikesak tubuhnya sehingga kafannya tidak basah. Beza. Kalau kita hidup makruh, kita kesak yang kita mandi, yang kita wudu. Tapi waktu mandi mayat kena kesak. Sebab apa? Takut basah kain kafan. Kan? Habislah kita. Jika mayat memakai ihram haji atau umrah, dimandikan seperti selainnya. Mana kalau orang ni mati dalam keadaan ihram. Kalau mati Mekah saja tak apa. Mati dia tengah pakai ihram. Orang pakai ihram ni tak boleh berwangi, tak boleh. Dia maka dia ni. Mandi macam biasa tanpa diletakkan kafur barus atau wangian, bukan awan tu. Boleh. Atau kafur barus, au ma lahu raihah, ataupun wangian pada air mandian. Jangan letaklah air wangi sangat-sangat. Atau pada tubuhnya, seperti mana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya anna rajulan waqasahu ba'iruh wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Seorang laki-laki terjatuh dari untanya sehingga patah lehernya lalu meninggal dunia. Meninggal dunia di waktu haji. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara serta kafankanlah dia dengan kedua pakaiannya, kain ihram tu, kapan dia. Dan jangan kamu tutupi kepalanya
kerana sungguhnya Allah akan menghidupkannya kembali pada hari kiamat. Ya, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, dalam keadaan bertalbiyah. Allahu akbar. Bahagianya orang ni kan. Hadis ini rawahul Bukhari. Hadis rawahul Bukhari. Orang ni di akhir esok dia bangun, dia pakai ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jalan dia, nak gimana? Syurga lah dia, insya-Allah. Nak gimana main duk takbir gini? Dah. Orang yang mandi, orang yang memandikan dan selainnya tidak boleh menyentuh sesuatu dari aurat yang dimandikan. Jangan sentuh. Kita nak basuh aurat dia tu, kita kena pakai sarung tangan ataupun balut tangan kita tu. Dan tidak boleh memandang auratnya. Bahkan hendaklah membalut tangannya dengan potongan kain ataupun pakai sarung tangan, tulis itu. Kemudian membasuh kemaluan dan seluruh tubuhnya. Orang yang memandikan dan selainnya disunatkan tidak melihat kecuali yang mesti daripadanya. Mana kita tak payah tengok aurat-aurat, tak payah tengok, kecuali orang mati di hospital. Kita kena tengok sebab banyak plaster. Kadang-kadang ada plaster di dekat dengan aurat dia tu. Allahul musta'an. Maka ada gam tak sampai air. Itu pasal kita kena tengok lah. Kalau ada kan ambil minyak, buat dulu. Untuk membolehkannya memandikannya, dan sunat tidak menyentuhnya dengan tangannya. Jika melihat atau menyentuhnya tanpa syahwat tidak haram. Bahkan dia meninggalkan yang lebih utama. Mana kalau sentuh juga tidak haram, tapi tak baik lah. Tapi kalau sentuh dengan syahwat, apa dengan orang mati syahwat, itu berat, ada masalah ni. Haram itu. Dalil yang demikian ialah hadis, tanda hadis ni. Ma rawahu Jarhad al-Aslami radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ghatti fakhidaka, ghatti fakhidaka fa innal fakhidha aurah. Nabi kata apa? Jarhad, tutuplah paha kamu, sesungguhnya paha itu aurat. Tengok hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud At-Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis ini hasan. Kata Imam Tirmizi hadis ini hasan. Tanda pelajar. Ini penting hadis ini. Sebab orang ada hujah dengan satu pandangan yang kata paha tidak aurat. Sebab itulah main bola boleh nunggu, boleh pakai seluar pendek kan. Tapi hadis ini dia kata aurat. Imam Tirmizi kata hadis ini hasan. Dalam kitab Sahih Al-Jami' Saghir mengatakan hadis ini sahih. Mana ada khilaf di situ. Ada hadis lain lagi, tengok nota di bawah. Nota nombor 3 di bawah. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, dia kata, ya Ali, la tubriz fakhizak wala tanzur ila fakhizi hayyin wala mayyitin. Hei Ali, jangan engkau tampakkan pahamu, jangan buka paha, dan jangan melihat paha orang yang hidup atau orang yang mati. Hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Daud. Tanda pelajar. Kata di Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Khulasah, hadis ini dhaif. Hadis Ali ini yang kedua ni dhaif. Yang pertama tadi sahih. Dan dalam dalam Sunan Abi Daud dia kata dhaif. Cuma seorang ulama lagi dia kata, Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah, dalam tahqiq kita dia kata hadis ini dhaif, tapi dengan beberapa riwayat menjadikan hadis ini hasan li ghairihi. Mana hasan li ghairihi? Dhaif li zatihi. Itu kaedah dia. Maknanya hadis ini khilaf. Sebab tu kita tak boleh nak bermudah-mudah lah. Relax-relax nak basuh kereta pakai luar pendek. Kenapa pakai luar pendek tu? Khilaf tak khilaf pun ada ulama yang mengatakan hadis ini sahih ataupun hasan.
Jadi kalau ada seluar panjang, kenapa mau pakai seluar pendek? Budak-budak sekarang ni kata. Nah, paling tidak pun kita bawa seluar yang seluar mandi tu, sampai ke lutut. Boleh sekat tu. Nak mendek seluar juga dia pun. Buat apa? Baik. Apa lagi hadis ni? Panjang hadis ni kalau duk bahas dia. Dan bahawa naik semula ke atas. Habis dah nota kaki. Dan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memandikan Nabi sallallahu dengan memegang potongan kain untuk digunakan membasuh di bawah baju. Nabi Ali dia pakai balut tangan dia tu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dalam hadis, hurmatul muslim ba'da mautihi ka hurmatihi qabla mautihi. Kehormatan orang Islam setelah matinya sama seperti kehormatannya sebelum matinya. Mana kita kena muliakan, hormat dia. Jangan duk bogel-bogel situ. Hadis ini. Wa kasru azmihi, dan mematahkan tulangnya setelah matinya sama seperti mematahkan tulangnya sebelum matinya. Hadis ni tulis pelajar. Hadis ni rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa Ahmad. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam hadis kasru azmihi, mematahkan tulangnya ketika mati sama seperti waktu hidup. Qala Nawawi fil Majmu' hadisun sahih. Hadis itu sahih. Apabila susah, ni kita pergi nak tutup dah ni. Apabila susah memandikan mayat kerana ketiadaan air atau kerana terbakar, yang mana jika ia melecur tidak dimandikan dan wajib ditayamumkan. Doktor kata jangan mandi. Mayat ni masak dah ni. Kalau kita mandi luruh daging dia. Sebab orang mati terbakar, na'udzubillah. Maka kita kena tayamumkan mayat dia. Kerana ia pembersihan yang tidak berkaitan dengan pembuangan najis, maka wajib berpindah ketika tiada air kepada tayamum seperti mandi junub dan wudu. Ni apa jadi dengan musim COVID-19? Para pelajar tengok ke tidak video yang dikeluar oleh pejabat agama, cara-cara mandi jenazah COVID, orang yang kena COVID-19 ni. Allahu Akbar. Waktu itulah mandi jenazah ni, kemudian cara nak semaya, di situlah anda nampak masyarakat kita ni mula patuh kepada PKP. PKP yang pertama. Kalau tidak dia dekat sana, dekat sini, tak takut-takut COVID. Sebab bila kita tengok, bila orang tu disahkan mati, mayat dia tak boleh ditengok oleh keluarga, tak boleh dimandi. Bahkan orang yang ditugaskan oleh pejabat agama nak mandi dia tu kena pakai topeng habis ni. Takut. Pakai sarung tangan, pakai apa? Mayat itu dibungkus dalam sarung, kemudian ditayamum di atas balut. Bukan atas muka dia dah. Ni muka dia sini, atas sarung. Tayamum situ ya. Allahu Akbar. Kita kata Allah Ta'ala beri pahala kepada orang yang mati yang kena COVID baru ni. Ini payah. Itu dipanggil fatwa nazilah. Perkara baru yang berlaku di zaman kita ini. Zaman dulu tak ada sebut. Dia sebut macam ni je. Baik. Makruh memotong kuku mayat. Kalau mayat tu panjang kuku, tak usah kerak lah. Bukan masa dia nak jangok dah. Orang kerak kuku nak pergi masjid, nak pergi jumpa orang. Mencukur misai, jangan. Mencukur bulu kemaluan dan sunat meninggalkannya kerana bahagian-bahagian mayat terhormat, maka tidak boleh dilanggar dengan melakukan perkara ini, dan tidak ada dalil yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengenai yang demikian, maka makruh melakukannya. Atau satu tunjuk warak kan? Atau satu tunjuk warak kita pakai sesah situnya. Wanita dimandikan sama seperti lelaki jika dia mempunyai rambut dijadikannya 3 jalinan dan diletakkan di belakangnya. Kalau rambut dia panjang, kita jalin 3 letak di belakang dia tu. Jangan buat sanggul, tak ada sanggul dah.
Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam menyipakkan mandi anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kami menjalinkan rambutnya dengan 3 jalinan dan kami letakkan di bawah belakang dia. Allah.